Assalamualaikum dan salam sejahtera. UMNO mula merosot pada pilihan raya tahun 1999. Kita semua tahu sebab apalah. Tercetusnya reformasi, pergaduhan di antara Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anwar cuba gulingkan Mahathir, akhirnya Anwar yang digulingkan dan dimasukkan ke dalam penjara. Sejarah ni semua orang tahu. Orang yang masih kecil masa tu atau lahir selepas zaman tu pun tahu. Tapi yang mereka tidak sedar ialah pada pilihan raya yang semasa tu, iaitu tahun 99, UMNO dapat hanya 30% sahaja dari undi popular. 30% of the popular vote. Dan Mahathir tahu, Mahathir sedar, sekiranya dia masih pegang kuasa, dia masih Presiden UMNO dan Perdana Menteri untuk pilihan raya akan datang, iaitu pilihan raya 2004, maka UMNO akan turun lebih lagi. UMNO punya populariti akan merosot lebih dari itu dan kemungkinan UMNO tak boleh menang pun 25% dari undi. Suku, 1/4 of the votes. So, 5 bulan sebelum pilihan raya tahun 2004, Mahathir serah kuasa ke Abdullah Badawi. Dan apabila serah kuasa ke Abdullah Badawi, popularity vote UMNO naik balik. 5 bulan kemudian, dalam pilihan raya Mac 2004, UMNO menang 64%, lebih dari double dari banding dengan pilihan raya sebelum tu. 64% of the votes, popular vote. Ini kerana the Mahathir issue sudah habis. Orang tidak lagi marah ke Mahathir, orang tidak lagi muak dengan UMNO. Dan mereka nampak UMNO ni sebagai satu parti yang telah reform, satu parti baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri baru, Presiden baru yang introduce, mengenalkan Islam Hadari dan melawan rasuah, salah guna kuasa. Dan Abdullah Badawi ni juga menjadi imam semasa semayang jemaah. Tak ada lagi sebelum ni Perdana Menteri mengimamkan jemaah di dalam semayang dan sebagainya. So, overnight boleh dikatakan populariti UMNO tu kembali dan pengundi-pengundi sokong balik UMNO. So, they got more than double, 64% dari hanya 30%. Tapi pada tahun 2006, Mahathir, 2 tahun kemudian, Mahathir serang Abdullah Badawi dan bangkitkan macam-macam isu terhadap Abdullah Badawi, salah guna kuasa dan rasuah. Menantu Pak Lah, anak Pak Lah, even keluarga isteri Pak Lah diserang dan macam-macam rahsia tentang salah guna kuasa dan rasuah didedahkan dan mula pandangan orang, persepsi orang terhadap Pak Lah ni berubah. Orang tak lagi tengok Pak Lah sebagai orang agama, Mr. Clean dan macam-macam. So, pada pilihan raya seterusnya, iaitu tahun 2008, merosot ke 53% sahaja undi popular untuk UMNO. Oleh kerana itu, Pak Lah dinasihati letak jawatan dan serah kuasa kepada Najib Tun Razak. Dan pada April 2009, Najib ambil alih sebagai Perdana Menteri. Tapi Najib tidak berjaya selamatkan keadaan. Dari 53% undi popular UMNO pada tahun 2013 turun kepada 29%. Turun lagi. Dan ini boleh dikatakan hampir sama dengan popular vote Mahathir pada tahun 99. In 1999 it was 30%, in 2013 it was 29%, almost the same.
So nampaknya Najib tidak berjaya untuk kembalikan populariti UMNO seperti Pak Lah pada tahun 2004, di mana populariti UMNO tu dikembalikan dan jumlah undi lebih dari double dari pilihan raya sebelum tu. Pada pilihan raya tu pun 2013 bukan saja UMNO turun ke 29%, tapi keseluruhan Barisan Nasional turun ke 47%. Tak sampai 50%, the whole Barisan Nasional. Dan pada pilihan raya 2013 tu Anwar kata barisan kerajaan tak sah. Kerajaan barisan illegal. Oleh kerana mereka tak menang pun separuh dari undi, less than 50%. So tak sepatut Barisan Nasional bentuk kerajaan. Tapi Barisan Nasional menang lebih dari 50% dari kerusi parlimen. So hujah Anwar tu tak betul lah. Dia hanya nak mengelirukan rakyat. Jadi rakyat percaya kata, betul lah kalau dia tak menang 50% pun dari undi, 47%, maknanya dia orang tak sepatut jadi kerajaan. Tapi sistem pilihan raya atau sistem kerajaan Malaysia is not votes but seats. So asal walaupun you menang 30% undi kata, tapi kalau lebih dari 50% kerusi, you sah lah untuk bentuk kerajaan. So lepas 2013 tu, pada tahun 2015, ni Mahathir lancar kempen anti Najib. Dan 2015, 2014 Disember dia mula dengan laporan polis. Dan dari Mac 2015 untuk 3 tahun Mahathir serang Najib atas isu 1 MDB. Dan 1 MDB tu memang hurt UMNO very badly. The whole of Barisan in fact. So UMNO ni boleh dikatakan tercedera oleh kerana isu 1MDB, dan pada tahun 2018 tu UMNO hanya dapat 20% sahaja dari jumlah undi popular, dan Barisan Nasional kalah pilihan raya tersebut. Jadi dia orang kata ini kesalahan Najib, sebab Najib mula-mula nak buat boleh dikatakan pakatan ataupun satu electoral pact dengan PAS. Selepas 3 tahun last minute dia U-turn tak jadi. So itu satu sebab. Ada pun orang kata sepatut Najib letak jawatan sebelum pilihan raya tahun 2018, sama macam Mahathir dulu. Sebelum pilihan raya tahun 2004, 5 bulan sebelum tu, Mahathir letak jawatan, Pak Lah ambil alih, and then dia punya popular vote double. So kalaulah Najib letak jawatan, maka taklah UMNO akan ataupun barisan kalah pilihan raya tahun 2018. Dan sekira 2018 tu mereka buat pakatan dengan PAS, yang dia telah makna setuju 3 tahun sebelum tu, makna tidak ada three corner fight. So Barisan Nasional dianggar akan menang 135 kerusi sekiranya tidak ada three corner fight, dan barisan membuat electoral pact, tidak semesti buat satu gabungan, tapi electoral pact dengan PAS, and avoid three corner fight. Tapi tak tahu siapa nasihat Najib, baik barisan pergi solo, jangan buat any deal atau electoral pact dengan PAS, dan UMNO masih boleh menang 135 kerusi. In fact, bukan saja barisan, tapi UMNO pun boleh menang lebih dari 100 kerusi. But that was proven wrong lah. Dan ramai dalam UMNO tak setuju. Dan mereka kata, mustahil Barisan Nasional menang 135 kalau three corner fight. Anyway, ada kata the problem is Najib, ada kata memang UMNO ni has lost touch with reality, dan rakyat memang dah tak boleh terima kerana banyak sebab, tapi sebab utama is 1MDB. So 1MDB ni lah faktor utama yang menyebabkan UMNO atau barisan kalah pilihan raya pada tahun 2018. Dan benda ni repeat pada
pilihan raya yang terkini November tahun lepas, di mana UMNO menang hanya 16% sahaja dari undi popular, 16%. So kalau kita tengok track record UMNO ni, 99 dah mula. UMNO's death has started. The writing was on the wall, tapi UMNO ni tak baca writing on the wall. UMNO menang 30% undi popular, naik ke 64 apabila Mahathir letak jawatan dan Pak Lah ambil alih, turun ke 53, turun ke 29, turun ke 20 selepas tercetus isu satu MDB, dan pada pilihan raya yang terkini tahun lepas is 16%. So UMNO has been in the declining mode. Boleh dikatakan bukan saja sekarang tau, tapi semenjak tahun 99. Terselamat untuk sementara waktu apabila Mahathir serah kuasa ke Pak Lah, dan selepas tu turun semula sampai sekarang. Dan sekiranya pilihan raya akan datang, katalah pada tahun 2026 atau 2027, iaitu PRU 16, sekiranya tidak ada presiden baru yang akan menjadi poster boy untuk Barisan Nasional, sekira Barisan Nasional menang pilihan raya misalan PRU 16 pada tahun 2026 atau 2027, siapa akan menjadi Perdana Menteri bagi Barisan Nasional? Atau adakah Barisan Nasional akan terus menjadi satu komponen di dalam Pakatan Harapan, dan Perdana Menteri akan kekal dari Pakatan Harapan? Bermaknanya PRU 16 yang akan datang, sekiranya gabungan atau Pakatan Barisan Nasional Pakatan Harapan terus menang pilihan raya, Perdana Menteri bukan dari UMNO, Perdana Menteri akan dari PKR ataupun Pakatan Harapan. Bermaknanya sampai ke pilihan raya akan datang, UMNO akan terus menjadi passenger, penumpang di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Sekira itulah senario dia, the message is UMNO is never going to be back in power. UMNO is never going to become the Prime Minister ever again. Maknanya UMNO tidak lagi diperlu oleh orang Melayu. Dan orang Melayu boleh mana buang terus UMNO ni, dan sekira nak parti Melayu, maka undi untuk Perikatan Nasional, iaitu ada dua parti Melayu di dalam Perikatan Nasional. Kalau nak multiracial party, maknanya undi Pakatan Harapan, tapi jangan haraplah representation dari Melayu ataupun Perdana Menteri dari UMNO. That is the scenario sekarang ni, unless perkara ni berubah, iaitu sebelum pilihan raya akan datang, sebelum PRU 16 ni, satu orang baru ambil alih sebagai Presiden UMNO dan sebagai poster boy untuk barisan, iaitu sekiralah Barisan Nasional menang majoriti dalam pilihan raya akan datang, maka ini akan jadi orang yang akan jadi Perdana Menteri. Tapi masalah dia sekarang, sekira barisan masih duduk di dalam satu electoral pact bersama Pakatan, Barisan Nasional tidak boleh bertanding semua kerusi di Malaysia macam dulu. Barisan Nasional tak boleh bertanding ke semua 222 kerusi. Barisan Nasional hanya dia akan diberi hanya beberapa kerusi sahaja, dan even if Barisan Nasional menang semua kerusi yang mereka tanding, mereka tidak akan cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. So either way, kalau kira Barisan Nasional rasa mereka nak merentas semula, mereka kena keluar dari Pakatan Harapan. Mereka kena adakan presiden baru yang akan menjadi pengerusi Barisan Nasional, dan iaitu poster boy untuk Perdana Menteri, dan mereka kena bertanding ke semua 220 kerusi. Bermaknanya Barisan Nasional kena kembali sebagai
parti yang ketiga, gabungan yang ketiga, dan kena bertanding pilihan raya akan datang secara 3 penjuru, 3 corner fight, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional. 3 penjuru, dan Barisan Nasional kena bertanding 222 kerusi, dan kena ada pemimpin baru, poster boy baru untuk Perdana Menteri. Itu mungkin mustahil akan berlaku. Assalamualaikum. Salam sejahtera.